Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pelajar-pelajar tingkatan 2 yang dirahmati Allah. Okey, hari ini saya nak sampaikan sedikitlah taklimat tentang mata pelajaran reka bentuk dan teknologi RBT tingkatan 2. Jadi saya perlukan awak fokus sebentar untuk dengar apa yang saya nak untuk kita sama-sama belajar RBT pada tahun ini. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan selamat kembali ke sekolah lah. Walaupun tahun ni kita tahu kita tak dapat bersemuka secara face to face, tapi tak apa, saya akan cuba berusaha untuk sama-sama kita harungi sesi pembelajaran yang baru pada tahun ni. Okey, seiring dengan perubahan semasa, saya perlukan murid untuk berubah ikut keadaan semasa ni. Macam sekarang ni kita dah tahu disebabkan wabak COVID-19, kita tak boleh nak bersemuka, jadi memang segala bentuk pembelajaran akan disampaikan secara online. Okey, jadi di kat sini saya minta pelajar-pelajar tolong ubah rutin. Saya faham awak duduk dekat rumah. Tapi walaupun duduk kat rumah, kita sebenarnya dah masuk pada sesi persekolahan. Jadi saya nak awak ubah rutin, tidur awal, bangun awal, dah tahu kalau pagi tu ada kelas, bangun supaya sesi pembelajaran kita secara maya ni dapat dilaksanakan dengan berkesan. Okey. Seterusnya saya memang naklah pelajar betul-betul berusaha mengikuti pembelajaran secara online atau secara maya ni. Kamu kena tahu macam tahun lepas, hujung tahun lepas, guru-guru RBT telah sediakan bahan-bahan latihan. Okey, yang kamu kena jawab dalam kuisis dan Kahoot. Tapi kamu kena tahu, tahun lepas cikgu boleh buat macam tu sebab cikgu telah habiskan silibus. Tapi tahun ni kita start dengan silibus baru, jadi cikgu perlu bagi input pada kamu. Cikgu perlu bagi mengajar kamu dulu. Cikgu kena ajar kamu dulu, dah siap mengajar, baru kamu faham, barulah kita boleh pergi latihan. Jadi macam mana kamu nak faham tentang sesi pengajaran, jadi kamu kenalah berusaha untuk mengikuti kelas secara online ni. Okey, itu tadi saya dah cakap. Saya akan usaha sediakan bahan yang boleh diakses. Saya akan cubalah tengok kesesuaian. Okey, kita akan tengok kesesuaian cara yang mana yang boleh saya sampaikan supaya sesi pembelajaran berlaku dengan berkesan. Okey, seperti biasa keperluan pelajar, biasalah kita kalau nak belajar memang kita perlukan peralatan Okey, antara yang memang kamu perlukan, yang pertama adalah buku teks. Okey, cuba usahakan pastikan buku teks tingkatan 1 kamu pulangkan dan dapatkan buku teks tingkatan 2 sebab memang bahan-bahan daripada buku teks akan saya gunakan saya akan gunakan dari semasa ke semasa. Okey, begitu juga saya untuk pelajar yang tak ada buku teks, saya mungkin akan kongsikan link buku teks secara maya yang mana kamu boleh dapatkan buku teks melalui internet. Tapi saya lebih galakkan untuk awak dapatkan buku teks kat sekolah lah. Okey, seterusnya kamu kena adalah alat tulis kan. Nak belajar memang kena ada alat tulis. Kalau tak ada macam mana nak menulis, nak buat latihan kan? Okey, seterusnya kamu kena ada buku nota. Okey, macam yang tahun-tahun lepas saya dah tetapkan untuk buku nota ni kamu gunakan buku panjang yang ada tulis RBT berwarna biru tu Okey, macam tahun lepas Kemudian satu lagi kamu kena ada buku latihan. Okey, buku latihan ni buku yang berwarna kuning. Buku panjang warna kuning tu. Okey, penting ini nota dan latihan ni. Dari situ kita akan nampak awak punya progres pergerakan sama ada awak faham, dapat ikut ataupun tidak dalam sesi pembelajaran secara maya ni. Okey, dan satu lagi tidak ketinggalan juga, saya nak awak sediakan juga buku sketch. Seperti biasalah dalam RBT ni kita banyak melakar Ada saja teknologi-teknologi baru, sebelum kita buat apa-apa teknologi tersebut, kita akan buat lakaran dulu yang saya akan beritahulah dari semasa ke semasa. Jadi sila follow saja. Okey, baiklah. Kita dalam apa saja yang kita buat, kita kena ada misi dan matlamat
Jadi dekat sini saya nak tetapkan kita punya misi dan saya nak tahu juga apa matlamat pelajar selepas ni. Okey. Kalau kamu nak tahu sudah berapa tahun ni Panitia Reka Bentuk dan Teknologi telah mencapai 100% pelajar dilulus. Jadi misi saya sebagai guru RWT, saya nak pencapaian ni dapat diteruskan. Saya nak sekarang tahun ni dan tahun-tahun berikut juga kita dapat kekalkan kejayaan 100% pelajar dilulus untuk subjek RBT. Jadi di pihak kami nak capai 100%. Jadi di pihak pelajar pun saya nak pelajar ada matlamat dan target. Kamu kena ada matlamat dan target. Kamu setkan dalam diri kamu apa yang kamu nak capai untuk mata pelajaran RBT ni. Okey? Tak adil lah. Saya berusaha 100% tapi kamu pula macam apa kita kata macam tak ada matlamat. Jadi saya nak kita bergerak seiring. Maksudnya cikgu berusaha, pelajar pun berusaha. Itu yang saya nak. Okey, seterusnya kenapa saya tetapkan matlamat ni? Okey, sebab matlamat akan membolehkan pelajar tu usaha dengan lebih untuk berjaya. Itu saja. Okey, untuk tahun ni kaedah pengajaran dan pembelajaran memang berubah lah memang berubah. Kalau dekat kelas tu lain kan, saya boleh nampak awak punya reaksi, saya boleh tengok awak fokus ke tak fokus. Tapi kali ni bergantung kepada usaha awak lah. Jadi antara kaedah yang saya akan cuba gunakan untuk tahun ni sepanjang PKP ni lah, selagi kita tak dapat bersua muka, mungkin saya akan bagi link YouTube. Saya akan tengoklah kesesuaian bahan YouTube tu. Kalau kena, saya akan bagi. Seterusnya mungkin juga pelajar saya akan arahkan untuk menyalin nota berdasarkan buku teks ataupun mungkin saya akan bagi link internet nota-nota ringkas. Jadi kita tengok nanti kesesuaian macam mana. Okey, atau mungkin juga saya akan bagi tugasan secara individu. Dan mungkin juga saya akan buat rakaman macam ni lah. Saya akan sediakan PowerPoint, kemudian saya akan rakam saya punya sesi pengajaran dalam PowerPoint tersebut dan mungkin saya akan upload ke YouTube dan saya akan bagi awak link. Okey, tujuan saya galakkanlah untuk gunakan YouTube. Awak jangan menganggap macam mana sebab saya pernah dapati dapatan tahun lepas pelajar menganggap apa ni asyik suruh tengok YouTube, sedangkan saya rasa bahan-bahan yang kami upload dekat YouTube tu bermaklumat, bermanfaat dan berinformasi untuk pelajar. Tapi kalau saluran yang kami gunakan ni kamu dah anggap sebagai sesuatu yang kamu tak suka, tak minat, macam mana kamu nak dapat ilmu yang cuba kami sampaikan? Nak tak nak, kita terpaksa berubah, terpaksa gunakan kaedah ni. Jadi saya harap kamu semua boleh beri komitmen. Tengoklah, kalau kamu bosan pun cubalah tengok YouTube. Bukan apa, bila saya gunakan YouTube, benda tu kamu boleh ulang-ulang. Katakan ada benda yang kamu tak faham, kamu boleh ulang balik. Dan kamu pun tidak terikat pada satu-satu masa. Sebab sebelum ni saya terfikir nak gunakan Google Meet. Tetapi terfikir pula kekangan macam mana bagi pelajar yang adik-beradik ramai kan, takkan nak jalan serentak. Tapi bila guna YouTube ni maksudnya mungkin pagi tu kalau adik kamu guna komputer, handphone, kamu tak boleh guna, kamu boleh gunakan pula masa yang lain untuk tengok rakaman yang saya dah buat. Boleh? So bagi kerjasama. Okey, penilaian ni bukan apa, cikgu nak nilai tahap kefahaman awak tahap kefahaman awak, tahap kerja awak, mutu kerja awak semua macam mana. Jadi hasil kerja pelajar tu saya galakkan awak hantar melalui Google Classroom lah Okey, saya nak awak usaha juga. Kalau boleh jangan bagi alasan lah. Cuba usaha. Sekarang dunia ICT kan semua maklumat di hujung jari. Jangan kata kamu tak tahu nak join Google Classroom. Kamu search je dekat YouTube. Saya tengok banyak video disediakan untuk mengajar kamu cara nak akses Google Classroom. Okey, saya galakkan awak guna Google Classroom sebab apa? Nanti bahan yang awak hantar tu akan tersimpan tak akan hilang. Kalau awak hantar guna WhatsApp, kadang-kadang handphone cikgu hang lah sebagainya. Jadi mungkin cikgu akan clear kan. Jadi bukti kerja awak tu tak ada. Kalau awak hantar ke Google Classroom, benda tu akan tersimpan dan saya boleh
tanda terus dekat dalam Google Classroom dan bagi terus markah pada awak. Okey, ataupun satu lagi awak guna kaedah snap and send ni lah. Ini kalau dah memang dah tak boleh berlangsung lah. Tapi saya rasa tiada yang mustahil sekarang ni. Cubalah Snap and send ni maksudnya awak snap tugasan awak hantar dalam Google Classroom, ataupun kaedah yang paling akhir lah, hantarlah kat WhatsApp saya. Tapi saya galakkan guna Google Classroom lah. Okey, ini pula untuk macam kita dah habis satu-satu topik selepas pengajaran, mungkin saya akan bagi latihan. Okey, latihan tu dalam bentuk objektif yang mungkin saya akan gunakan Kahoot ataupun quizzes lah. Macam tahun lepas kan kita dah biasa guna Kahoot quizzes, awak jawab, awak boleh dapat tahu terus markah awak berapa. Dari situ awak boleh tahulah awak menguasai atau tidak topik yang telah saya ajar. Okey, untuk tahun ni kamu akan belajar 6 aplikasi teknologi. Okey. Yang mana penting untuk kamu kuasailah 6 aplikasi teknologi ni, sebab teknologi ni kamu akan bawa sampai tingkatan 3 nanti untuk kamu hasilkan kamu punya projek pada tingkatan 3 nantilah. Okey, itu yang pertama, teknologi pembuatan. Seterusnya yang kedua, reka bentuk mechanical. Yang ketiga, reka bentuk elektrik. Yang keempat, reka bentuk elektronik. Yang kelima, reka bentuk aquaponik. Dan yang keenam, reka bentuk makanan. Okey, awak jangan risau. Saya akan ajar awak untuk kuasai ke-6 teknologi ni. Jadi awak kena ikutlah arahan dan segala tunjuk ajar yang saya cuba sampaikan dalam proses PDPR ni. Okey, untuk hari ini saya bagi awak tugasan yang pertama. Bukan apa, kita nak belajar, satu kita kena kenal lah kamu kena kenal cikgu, cikgu kena kenal kamu. Okey, macam saya rasa awak kenal saya kot, takkan tak kenal Cikgu Ikram kan? Okey, untuk sesi sesuai kenal ni, apa yang saya nak awak buat, okey, awak snap picture diri awak. Okey, saya nak awak ambil gambar yang kemas gambar yang kemas yang proper. Saya tak naklah gambar yang bukan-bukan, awak pergi hantar gambar kartun dan sebagainya. Saya nak awak ambil gambar yang proper, saya nampak muka awak. Kalau boleh janganlah pakai spek hitam saya nak tengok muka wajah awak tu, boleh saya kenal. Tak kenal maka tak cinta kan? Okey, kemudian awak dah ambil gambar awak tadi, saya nak awak hantar ke Google Classroom. Google Classroom. Kenapa? Dari situ saya akan menilai awak. Awak ni boleh tak menggunakan Google Classroom? Okey, bagi siapa yang tak hantar tu, saya tahu awak ada masalah lah. Jadi awak beritahu saya apa masalah je. Bagi yang boleh tu awak usahakan juga. Jadi saya faham maksudnya awak boleh bagi feedback melalui Google Classroom. Okey. Selain tu nanti waktu awak ada hantar gambar tu, okey, dekat bahagian awak punya Google Classroom tu, dekat kelas awak tu, awak letakkan juga matlamat awak. Target awak nak berapa pencapaian awak untuk tahun ni. Contoh kita nak akhir tahun nanti target awak, okey, contoh awak kata awak nak A dengan markah 85 untuk peperiksaan akhir tahun. Okey, saya nak awak tetapkan awak punya goal tu hari ni. Kalau ikutkan yang lepas-lepas, biasa saya akan letakkan target saya untuk kelas A. Untuk kelas A, saya memang tak akan rendahkan target. Saya nak 80 markah untuk semua pelajar. Okey, untuk kelas yang rendah, makin rendah saya akan rendahkan lah. Ikut kesesuaian kelas. Okey, untuk kelas A biasa 80. Kelas B saya akan letakkan target saya 70. Kelas C 65 dan seterusnya lah. Sampai kelas yang ujung tu biasanya saya letakkan target saya 50. Contohnya kelas yang ujung 50. Bukan apa, saya nak awak bergerak dengan saya sekali dengan visi dan matlamat saya. Saya nak semua lulus, awak pun ada benda yang awak nak capai. Okey, yang terakhir ini adalah harapan saya sepanjang kita menjalani pembelajaran di rumah ni, sepanjang PDPR berlangsung. Ini harapan saya. Saya harap pelajar dapat memberi sepenuh komitmen untuk PDPR kali ini.
Kenapa? Sebab kita pun tak tahu COVID-19 ni akan berakhir bila. Kalau awal lagi bagus, tapi buatnya masa tu beranjak sampai ujung tahun. Kalau awak tak beri komitmen, saya takut awak akan ketinggalan sebab awak tak ada input untuk tahun ni. Jadi kita sama-sama berdoa supaya COVID ni cepat cepat dapat diatasi lah. Dapat diatasi. Kita berdoa semoga Allah tarik wabak ni segera dari bumi, dapat kita bersua. Jadi kamu takkan, orang kata, ketinggalan lah. Dapat bersua. Saya lebih suka mengajar awak. Saya tak sabar nak jumpa awak secara face to face. Okey. Selain tu, kalau ada benda yang awak tak faham, saya nak awak sentiasalah berinteraksi dengan saya. Saya tak kisah, awak hantarlah WhatsApp. Dan kalau nak hantar WhatsApp tu, ayat biar saya faham lah. Jangan awak hantar, kadang-kadang saya tak faham apa maksud awak. Cuba bagi sesuatu yang jelas. Okey, kemudian saya nak juga awak ikutlah segala arahan guru sepanjang proses PDPR ni. Guru akan bagi arahan demi arahan. Jadi kamu kena ikut supaya kita boleh seiring dan sejalan. Okey, kamu juga saya minta supaya menyiapkan segala tugasan yang diberikan. Okey, ikut. Kalau hari ni saya bagi tugasan dalam bentuk lakaran, kamu buatlah lakaran dia. Kalau saya bagi latihan, buatlah latihan dia. Kalau saya bagi nota, salinlah notanya. Okey, kemudian saya nak awak ikut tempoh masa yang ditetapkan. Kalau saya nak benda tu hari ni, saya haraplah awak hantar benda tu hari ni. Kalau saya nak hari Jumaat, pastikanlah awak boleh siapkan tugasan ataupun latihan sebelum hari Jumaat. Okey. Okey, kita dah sampai kat penghujungnya. Itulah tadi sedikit apa yang saya nak awak buat untuk tahun ni. Jadi sama-samalah kita bergerak. Sama-sama kita bergerak supaya PDPR pada tahun ni berjalan dengan lancar. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye.